Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Asmah binti Mahmud merupakan pembentang kajian tindakan ini. Kajian ini juga dijalankan bersama rakan saya iaitu Cikgu Nur Zari Malia atau Cornelia Nur Mumin. Tajuk kajian kami ialah menggunakan teknik Si Budi bagi meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis dalam kalangan murid kelas 2 Bestari. Abstrak untuk kajian ini. Kajian ini adalah untuk bertujuan memperkenalkan teknik Si Budi. Apa itu teknik Si Budi? Teknik Si Budi merupakan akronim. Si merujuk kepada siapa, Bu merujuk kepada buat apa, dan Di merujuk kepada di mana. Tujuan teknik ini diperkenalkan bagi meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis dalam kalangan murid 2 Bestari. Teknik ini juga bagi membantu meningkatkan kefahaman murid tentang struktur ayat. Kajian ini juga melibatkan 10 orang responden dalam kelas 2 Bestari. Kajian ini menggunakan 3 kaedah iaitu pemerhatian, temu bual dan ujian pra. Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Baiklah, sepanjang saya menjadi guru bahasa Melayu mereka untuk kelas 2 Bestari ini, saya dapati bahawa murid membina ayat yang kurang gramatis. Setiap kali apabila kita menjalankan pembelajaran membina ayat, murid boleh membina ayat secara lisan. Tetapi apabila diminta untuk menulis ayat tersebut murid-murid ini akan membina ayat yang kurang gramatis. Murid-murid kelas 12 hari ini mempunyai kemahiran lisan yang baik, di mana mereka boleh bersoal jawab dengan guru dengan lancar, dengan baik. Tiada masalah di situ. Mereka juga mempunyai kemahiran membaca yang baik. Murid-murid ini juga merupakan murid yang aktif dan cergas di dalam kelas. Seperti yang saya beritahu tadi, murid ini boleh membina ayat secara lisan walaupun struktur ayat yang dituturkan tidak tersusun. Apabila ketika sesi soal jawab, apabila membina ayat itu, murid-murid ini boleh membina ayat, tetapi struktur yang tidak tersusun. Apabila mereka menjalankan latihan menulis ayat, membina ayat berdasarkan gambar ataupun perkataan, masa yang diperlukan untuk membina ayat itu adalah lama. Masa yang diperlukan untuk membina satu ayat itu agak lama kerana mereka memikirkan ayat, memikirkan perkataan yang hendak mereka tulis. Dan murid masih tidak memahami asas struktur ayat yang mudah. Maksudnya di sini, murid itu apabila membina ayat, ayat mereka agak tidak tersusun. Fokus kajian. Fokus kajian fokus kepada tekniknya. Okey, memperkenalkan teknik Si Budi untuk murid 2 Bestari. Si, siapa? Bu, buat apa? Di mana? Meningkatkan kemahiran membina ayat yang gramatis. Murid lebih faham untuk membina ayat gramatis. Murid juga boleh membina ayat gramatis dan struktur ayat yang betul. Seterusnya, kita lihat kepada objektif dan soalan kajian. Terdapat dua objektif, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum memperkenalkan teknik Si Budi dalam membina ayat gramatis untuk murid tahun 2 Bestari. Manakala objektif khusus, yang pertama, meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis menggunakan teknik Si Budi dalam kalangan murid tahun 2 Bestari. Dan yang kedua, meningkatkan kefahaman murid tahun 2 Bestari tentang struktur ayat dengan menggunakan teknik Si Budi. Soalan kajian pula. Soalan kajian ini dibina berkaitan dengan objektif yang hendak dicapai.
Yang pertama, adakah teknik si budi dapat meningkatkan kefahaman murid tahun 2 Bestari tentang struktur ayat? Seterusnya, adakah murid tahun 2 Bestari boleh membina ayat yang gramatis menggunakan teknik si budi? Dan yang ketiga, adakah teknik si budi mampu meningkatkan kemahiran membina ayat yang gramatis dalam kalangan murid tahun 2 Bestari? Seterusnya, kita pergi kepada kumpulan sasaran. Kajian ini melibatkan 10 orang murid dari kelas 2 Bestari. 7 daripada 10 orang murid ini mempunyai kemahiran lisan dan membaca yang baik, tetapi agak kurang faham dalam membina ayat gramatis yang betul. Seperti yang telah pun saya terangkan tadi, murid-murid ini mempunyai kemahiran lisan yang baik dan kemahiran membaca yang baik. Tetapi apabila diminta untuk menulis ayat, membina ayat, mereka seperti kurang faham dan ayat yang mereka bina kurang gramatis. Kelas ini mempunyai taburan tahap yang berbeza, iaitu lemah, sederhana dan cemerlang. Jadi dengan menggunakan teknik yang diperkenalkan, teknik ini boleh membantu golongan ini, murid-murid ini untuk membina ayat yang lebih gramatis. 6 orang murid lelaki dan 4 orang murid perempuan yang terlibat dalam kajian ini. Seterusnya, pelaksanaan kajian. Kita pergi kepada tinjauan masalah. Okey, tinjauan masalah ini menggunakan 3 kaedah tadi, iaitu pemerhatian, temu bual dan ujian pra. Melalui kaedah pemerhatian ini, saya membuat pemerhatian terhadap respons ataupun tidak balas murid semasa sesi pengajaran pembelajaran sebelum dan selepas kajian melalui lembaran kerja yang diberikan dan juga sesi perbincangan yang dijalankan. Temu bual pula, saya dan rakan saya menggunakan kaedah temu bual secara panggilan video aplikasi Telegram digunakan untuk mengenal pasti sejauh mana pengetahuan murid tentang pembinaan ayat yang betul. Di mana dalam sesi temu bual ini, kami bertanya soalan kepada mereka, 5 soalan kepada mereka berkaitan dengan bina ayat. Dan akhir sekali, ujian pra. Ujian pra dijalankan ke atas kumpulan sasaran bagi mengenal pasti sejauh mana kemahiran mereka untuk membina ayat gramatis berpandukan gambar. Okey, ujian pra ini merupakan lembaran kerja di mana kami telah pun, saya dan rakan saya telah pun menyediakan satu lembaran kerja. Murid diminta untuk membina 5 ayat berdasarkan 5 gambar yang diberikan. Ujian pra ini mempunyai 5 gambar dan murid dikehendaki membina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Seterusnya, analisis tinjauan masalah. Selepas memperkenalkan teknik si budi melalui pemerhatian, sebelum memperkenalkan teknik si budi, maafkan saya, sebelum memperkenalkan teknik si budi melalui pemerhatian, saya dapati murid mengambil masa yang panjang untuk membina satu ayat. Di mana mereka sepertinya seperti tiada panduan. Mereka melihat gambar, mereka membina ayat. Walaupun gambar diberikan sebagai rangsangan ataupun rujukan mereka untuk membina ayat, tetapi mereka masih lagi lama untuk memikirkan ayat tersebut. Ayat yang dibina juga kurang gramatis. Struktur ayat murid juga kurang tepat kerana tidak ada panduan dalam pembinaan ayat, di mana ada beberapa orang murid responden ini yang membina ayat, struktur ayatnya tidak tersusun. Dan saya juga dapati bahawa mereka keliru dan kurang yakin ketika membacakan jawapan mereka. Setelah mereka menyiapkan latihan mereka, kami ada mengadakan satu sesi di mana murid membaca jawapan dan guru menyemak jawapan mereka dan perbincangan berlaku di situ. Di mana murid-murid ini apabila diminta untuk membacakan jawapan mereka, mereka kurang yakin dengan jawapan mereka. Mereka agak malu untuk membacakan jawapan mereka kerana mereka takut ataupun risau jawapan mereka itu salah. Baiklah, ini ialah analisis temu bual sebelum memperkenalkan teknik si budi. 5 soalan yang telah pun diajukan kepada murid.
Yang pertama, adakah kamu boleh bina ayat berdasarkan gambar? Soalan yang pertama. Dan 8 daripada 10 orang murid menjawab ya, manakala 2 orang murid menjawab tidak. Iaitu 80% ya dan 20% tidak. Soalan yang kedua, adakah kamu berasa seronok membina ayat? Dan 70% murid menjawab ya, manakala 30% murid menjawab tidak. Soalan yang ketiga, adakah kamu tahu bagaimana membina ayat berdasarkan gambar dengan betul? 60% murid menjawab ya, manakala 40% murid menjawab tidak. Soalan yang keempat, adakah kamu faham bagaimana membina ayat berdasarkan gambar? 50% murid menjawab ya dan 50% murid menjawab tidak. Dan soalan yang terakhir, adakah kamu berasa sukar untuk membina ayat berdasarkan gambar? Dan 60% murid yang menjawab ya, manakala 40% murid menjawab tidak. Ini merupakan data pencapaian terbual pada kitaran yang pertama, iaitu pada sesi belum diperkenalkan lagi teknik si budi. Ini merupakan dapatan ujian pra. Ada 5 gambar yang diberikan. Murid dikehendaki untuk membina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama, struktur ayat tidak tepat, ayat murid juga tidak gramatis. Di mana ayat gramatis ini memerlukan murid perlu ada subjek dan predikat dan juga perluasan predikat itu sendiri. Tetapi dalam ayat murid ini hanya ada frasa. Jadi ianya bukanlah ayat yang lengkap. Jadi ayat di sini bukanlah ayat gramatis. Manakala ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ini merupakan ayat yang boleh boleh diterima, tetapi ayat ini kurang gramatis. Ayat yang kelima tidak ada subjek di situ. Jadi jelas di sini bahawa ayat murid ini kurang gramatis. Ini pula merupakan responden yang kedua. Okay. Kalau kita baca secara secara sepintas, jawapannya baik. Murid ini membina ayat yang baik dalam kategori sederhana, tetapi ayatnya masih lagi kurang gramatis. Dan ini adalah merupakan responden yang ketiga. Kita boleh lihat di situ pada ayat yang keempat, struktur ayat yang tidak tersusun. Ali dan Abu bersih mereka kelas. Jadi tidak tersusun di situ. Ayat yang lain juga di tahap yang baik tetapi belum cukup gramatis. Ini merupakan keputusan ujian pra sebelum memperkenalkan teknik si budi. Di mana untuk isi markah penuhnya 5 dan bahasa markah penuhnya 5. Isi ini merupakan kata kerja yang bersesuaian dengan gambar. Jadi kesemua responden ini dapat menyatakan kata kerja yang betul, perlakuan yang betul berdasarkan gambar yang diberikan. Tetapi dari segi bahasa, iaitu dari segi susunan ayat, dari segi ejaan, dari segi struktur ayat, masih lagi kurang. Kita boleh lihat di sini, untuk responden yang pertama, 8 daripada 10 markah. Responden yang kedua, 7 daripada 10 markah. Responden yang ketiga dan keempat, 8 markah. Responden yang kelima, keenam dan ketujuh, 7 markah. Responden yang ke-8 dan 9, 8 markah. Manakala responden yang ke-10, 7 markah daripada 10 markah penuh. Okey, selepas selesai kitaran yang pertama, kami beralih kepada kitaran yang kedua, di mana kitaran ini memperkenalkan teknik si budi. Ini merupakan tindakan yang dijalankan di dalam kelas. Yang pertama, guru telah mempamerkan gambar. Guru dan murid bersoal jawab tentang gambar. Murid menceritakan gambar tersebut. Guru bersoal jawab dengan murid. Murid diminta untuk membina ayat berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Di mana seperti yang saya beritahu tadi, yang saya nyatakan tadi, murid
bercerita berkaitan dengan gambar. Ini contoh jawapan murid secara lisan. Dia sedang menyapu. Ini secara lisan. Di mana murid menceritakan berdasarkan gambar. Dia sedang menyapu. Dia sedang membuang sampah. Dia sedang makan. Dia sedang minum. Yang keempat, guru memperkenalkan teknik Sibudi kepada murid, iaitu Sibudi merupakan akronim siapa, buat apa, di mana. Perkataan-perkataan ini senang ataupun perkataan ataupun frasa ini senang untuk murid faham. Siapa itu merujuk kepada manusia ataupun subjek dalam gambar tersebut. Buat apa itu merujuk kepada predikatnya iaitu, ataupun kata kerja berkaitan dengan gambar tersebut, dan di mana merupakan perluasan predikat penerangan tentang ayat tersebut. Seterusnya, guru memberikan contoh ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan teknik Sibudi. Kalau tadi murid menjawab dia sedang menyapu, kalau menggunakan teknik Sibudi ini pula, Alisa sedang menyapu sampah di halaman rumah. Jadi ayat pun lebih mantap dan juga lebih gramatis. Seterusnya, murid cuba membina ayat menggunakan teknik tersebut berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Guru menerangkan perbezaan ayat murid sebelum dan selepas menggunakan teknik Sibudi, iaitu ayat murid lebih gramatis dan struktur ayat lebih teratur. Baiklah, ini merupakan keputusan ujian POS di mana murid menggunakan teknik Sibudi. Gambar masih sama, latihan masih sama dengan ujian pra, tetapi perbezaannya ialah sebelum dan selepas menggunakan teknik Sibudi. Kita boleh lihat di sini jawapan markah murid tu boleh mendapat markah penuh, di mana murid boleh menyatakan perbuatan yang terdapat dalam gambar, yang ditunjukkan dalam gambar. Murid boleh menulis subjek, menyatakan subjek, dan murid juga boleh menulis perluasan predikat itu, penerangan ayat. Ini merupakan responden yang kedua. Ayat mereka lebih gramatis, lebih mantap. Untuk tahap tahun 2 lah, untuk tahap murid tahun 2. Ini pula responden yang ketiga tadi. Ini merupakan keputusan untuk ujian POS selepas memperkenalkan teknik Sibudi. Ujian POS telah diedarkan kepada murid untuk menguji kemahiran membina ayat menggunakan teknik yang telah diperkenalkan. Ini merupakan keputusan untuk ujian POS tersebut, di mana 9 daripada 10 orang responden mendapat markah penuh, manakala seorang mendapat markah 90. 9 daripada 10. Ini disebabkan oleh ada kesalahan ejaan. Ada satu ayat responden ini yang ada kesalahan ejaan. Baiklah, kita terus kepada refleksi kajian. Selepas murid menggunakan teknik Sibudi, murid lebih memahami cara membina ayat yang betul menggunakan panduan yang diberikan. Panduan di sini merupakan teknik itu sendiri, di mana mereka kini ada dua panduan yang mereka gunakan untuk membina ayat yang lebih gramatis. Itu yang pertama tadi melalui gambar, dan yang kedua pula melalui teknik Sibudi. Walaupun ada latihan mereka nanti yang meminta mereka untuk membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan, tiada gambar yang diberikan, tetapi mereka masih lagi boleh membina ayat tersebut dengan menggunakan teknik Sibudi ini. Pembinaan ayat murid lebih gramatis selain hanya berpandukan pada gambar. Ini yang saya telah nyatakan tadilah. Murid lebih yakin ketika membina ayat, dan masa yang digunakan untuk membina satu ayat juga menjadi singkat. Okay. Masa yang digunakan kalau tadi sebelum memperkenalkan teknik Sibudi ini, mereka agak lama untuk memikirkan ayat tersebut walaupun telah diberikan gambar. Tetapi setelah menggunakan teknik Sibudi ini, murid boleh tahu bagaimana untuk membina ayat menggunakan panduan teknik itu. Jadi masa untuk membina ayat satu ayat menjadi lebih singkat. Okay, ini merupakan pencapaian mereka dalam ujian pra dan pos, menunjukkan perubahan yang ketara. Ini merupakan perbandingan
sebelum dan selepas menggunakan teknik. Kita boleh lihat di sinilah perbezaan yang agak ketara. Ini pula temu bual yang dilakukan untuk kitaran kedua, iaitu selepas menggunakan teknik si budi, di mana 10 daripada 10 orang murid, kesemua mereka boleh membina ayat berdasarkan gambar. Mereka berasa seronok menggunakan teknik si budi ini. Mereka seronok membina ayat menggunakan teknik si budi ini. Mereka juga tahu bagaimana membina ayat berdasarkan gambar dengan betul setelah menggunakan teknik si budi. Mereka juga faham bagaimana untuk membina ayat berdasarkan gambar setelah menggunakan teknik si budi ini, dan juga kesemua mereka berasa tidak sukar untuk membina ayat berdasarkan gambar menggunakan teknik si budi ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil iaitu memperkenalkan teknik si budi terhadap murid tahun 12 tadi merupakan tindakan yang wajar dan berjaya. Murid dapat meningkatkan kemahiran membina ayat gramatis dengan baik. Teknik ini amat membantu menjadi panduan kepada murid untuk membina ayat yang betul dan struktur ayat yang tepat. Penyataan ini disokong dengan dapatan daripada data pencapaian temu bual sebelum dan selepas menggunakan teknik si budi. Data inilah di mana dengan penggunaan teknik si budi, kesemua 10 orang murid tahu, faham dan boleh bina ayat gramatis. Di samping itu, responden berasa seronok dan tidak berasa sukar ketika menggunakan teknik ini. Seterusnya, cadangan untuk kajian seterusnya. Cadangan saya untuk kajian seterusnya, saya mencadangkan agar teknik ini diperkenalkan boleh digunakan untuk murid-murid pemulihan mengikut aras kemahiran mereka, dan tahap 2 yang masih lemah dalam membina ayat. Kalau tadi kajian ini dijalankan di atas murid tahun 2, teknik ini juga boleh digunakan pakai untuk murid-murid pemulihan mengikut aras mereka masing-masing, dan juga ke atas murid-murid tahap 2 yang masih lagi lemah dalam membina ayat. Teknik ini juga boleh ditambah baik seperti menambah akronim lain di belakang akronim si budi untuk menghasilkan ayat yang mantap bagi murid-murid yang mempunyai tahap yang lebih cemerlang untuk tahap 2. Contohnya, kalau teknik si budi ini sesuai untuk murid tahap 1 ataupun murid-murid tahap 2 yang lemah, manakala untuk murid yang tahapnya cemerlang ataupun sederhana di tahap 2, boleh menggunakan teknik ini, tapi teknik ini boleh ditambah baik. Dan ini merupakan rujukan. Ini tadi adalah lampiran untuk ujian pra, lampiran untuk ujian pos selepas menggunakan teknik si budi. Ini merupakan soalan temu bual murid, temu bual bersama murid. Dan itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.